Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Natasha binti Umar. Nombor matrik saya ialah 059910 dan saya merupakan pelajar dari kos Perangai Islam. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda tentang kisah Maryam yang terkandung dalam Al-Quran. Siapakah Maryam yang disebutkan dalam Al-Quran? Maryam merupakan puteri kepada Imran bin Matsam bin Al-Azhar bin Al-Yud yang merupakan keturunan daripada Nabi Daud AS dan Hannah binti Fakudah. Maryam merupakan anak kedua daripada pasangan tersebut. Ketika mengandung, Hannah pernah bernazar sebagai muharrah, iaitu orang yang berkhidmat di Masjid Baitul Maqdis, bahawa sekiranya dia melahirkan anak lelaki, maka anak lelaki tersebut akan menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Akan tetapi setelah lahirnya Maryam, maka dia diserahkan kepada suami saudaranya, iaitu Nabi Zakaria yang merupakan nabi dari kalangan Bani Israel. Nabi Zakaria melihat bahawa Maryam mempunyai rahmah yang melimpah. Oleh itu, Maryam hidup dalam kalangan Bani Israel dengan terhormat. Dia juga menjadi salah seorang wanita ahli ibadah yang terkenal dengan ketekunan dalam ibadah dan gadis muda yang tidak bersuami. Kisah utusan malaikat Jibril yang bertemu dengan Maryam. Pada suatu hari, ketika Maryam mengadakan tabir, lalu datangnya malaikat Jibril dalam bentuk manusia yang sempurna sebagai utusan Allah SWT untuk menemui Maryam. Jibril mengatakan bahawa ia akan mengutuskan anak laki-laki yang suci yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Maka Maryam pun berkata bagaimana dia hendak mengandung sedangkan tiada lelaki yang pernah menyentuhnya dan dia juga bukan seorang penzina. Lalu Allah SWT berfirman dalam surah Maryam ayat ke-21, hal itu adalah mudah bagiku dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Lalu malaikat Jibril meniupkan roh di lengan bajunya yang kemudian roh itu turun hingga mengalir ke Farash sehingga ia mengandung anak dengan izin Allah SWT. Kesimpulannya, Maryam adalah wanita terhormat yang menjaga dirinya dari zina kerana kesempurnaan agama dan penjagaan dirinya ifah, dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan kitab-kitabnya, serta ia menunjukkan bahawa Maryam memiliki ilmu dan makrifah. Assalamualaikum, nama saya Nurfarihah binti Muhammad Fazli, nombor matrik 060255. Seterusnya saya akan menceritakan kisah Maryam sebelum dan semasa kelahiran Nabi Isa. Setelah 9 bulan, dia bertekad untuk keluar dari tempat tersebut pergi ke satu tempat yang jauh daripada orang kerana dia bimbang akan berlakunya fitnah menentunya dan bayi dalam kandungannya. Setelah beribu batu kaki melangkah, beliau berasa keletihan dan menanggung kesakitan untuk melahirkan anak. Lalu beliau bersandar pada pangkal pohon kurma dan berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Aku menjadi barang yang tak bererti. Lalu Jibril kemudian berkata, janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya ya Rabbumu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Kemudian Maryam pun minum air sungai tersebut dan menggoyangkan pangkal pohon kurma untuk menghilangkan dahaga dan laparnya, seperti yang telah dijelaskan di dalam surah Maryam ayat 25. Kemudiannya kesakitan untuk melahirkan anak dapat dikurangkan kerana perasaan lapar dan dahaga dia telah diatasi. Walau bagaimanapun kesakitan dan kesedihan masih terasa kerana semasa melahirkan bayi tiada sesiapa pun di sekelilingnya dapat membantunya. Kemudian dengan kuasa dan pertolongan Allah ketika itu lahirlah bayi lelaki yang mulia di satu tempat yang bernama Baitullah Palestin dan telah diberi nama Isa ibnu Maryam. Kesimpulannya, sebagai seorang Muslim, kita perlulah meletak kepercayaan dan keyakinan ke atas sesuatu perkara yang telah berlaku kerana Allah menetapkan sesuatu perkara tersebut untuk menjadikan kita hamba yang soleh dan taat kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aimadiha binti Rasli, matrik nombor 060291. Saya akan menceritakan tentang proses selepas kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Selepas kelahiran Nabi Isa alaihi salam, Maryam telah membawa anaknya itu kepada kaumnya dengan menggendongkannya.
dalam surah Maryam ayat 27 disebutkan, maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongkannya. Kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar." Lalu disebutkan, "Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu bukanlah seorang penzina." Surah Maryam ayat 28. Maryam dipanggil sebagai saudara perempuan Nabi Harun alaihi salam kerana dia seorang wanita soleh seperti kesolehan Nabi Harun alaihi salam. Maryam ketika dituduh telah berzina hanya berdiam diri sahaja kerana Maryam sedang berpuasa daripada berbicara. Maka ia cukup berisyarat pada putranya Nabi Isa alaihi salam. Dalam surah Maryam ayat 29 sehingga ayat 33 telah disebutkan, maka Maryam menunjukkan kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam buaian?" Isa berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, iaitu kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan solat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dunia, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Antara pengajaran daripada kisah Maryam dalam Al-Quran ini adalah hadapi persepsi dunia. Sebenarnya tidak mudah bagi Maryam yang tidak pernah disentuh lelaki dan berasal daripada keluarga yang dipandang tinggi untuk diterima oleh masyarakat ketika kembali bersama seorang bayi, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Namun, keberanian Maryam untuk berhadapan apa jua pandangan masyarakat menunjukkan kebijaksanaan beliau menangani krisis. Maryam tidak menjawab pertanyaan kaumnya. Ia menunjukkan kepada anaknya untuk menjawab dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Ia menunjukkan sebagai wanita yang ada prinsip dan berjiwa besar mampu menguruskan krisis dalam kehidupan diri, masyarakat dan keluarga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.